Assalamualaikum dan salam perpaduan satu Malaysia. Selamat datang ke saluran belajar bahasa Inggeris secara mudah. Saluran ini memberi fokus pada perkongsian teknik memahami bahasa Inggeris dengan penerangan menggunakan bahasa Melayu. Video ini adalah satu daripada 4 video yang pertama. 4 video yang pertama ini adalah bertujuan sebagai pengenalan dan persediaan. Jika anda adalah penonton sasaran saluran ini, maka saya syorkan supaya anda menonton keempat-empat video tersebut. Untuk video yang keempat ini, saya akan membincangkan mengenai mengapa belajar bahasa Inggeris kelihatan sukar. Video ini meringkaskan masalah-masalah utama yang saya hadapi sewaktu saya mempelajari bahasa Inggeris, yang saya berjaya rungkaikan hanya pada umur 20 tahun. Topik-topik untuk video ini adalah: yang pertama, saya tidak faham bahawa jenis kata perlu difahami bergantung pada ayat dan tidak semestinya secara mutlak. Yang kedua, saya tidak faham penggunaan dan kehendak kesepadanan subjek kata kerja. Yang ketiga, saya keliru bila mana kata kerja boleh berubah bentuk mengikut keadaan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Sekarang mari kita bincangkan dengan lebih lanjut masalah-masalah yang saya sebutkan sebelum ini. Di dalam perbincangan itu nanti, saya akan memberikan beberapa contoh ayat dan melakukan kupasan terhadap ayat tersebut dari segi nahu bahasa Inggeris. Oleh itu, semasa menonton, sila ambil nota dan jika masih lagi tidak faham, sila kemukakan soalan. Masalah yang pertama adalah saya tidak faham bahawa jenis kata perlu difahami bergantung pada ayat dan tidak semestinya difahami secara mutlak. Mari kita lakukan ulang kaji ringkas. Di bawah ini, saya senaraikan jenis-jenis kata yang mungkin terdapat di dalam ayat bahasa Inggeris. Yang pertama, kata nama. Yang kedua, kata kerja. Yang ketiga, kata sifat. Yang keempat, kata keterangan. Yang kelima, kata nama khas. Yang keenam, kata sendi. Yang ketujuh, kata penghubung. Yang kedelapan, kata nama perbuatan. Yang kesembilan, lain-lain. Dari pengalaman saya, tahap kesukaran untuk memahami jenis-jenis kata tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk kata nama, sederhana susah. Untuk kata kerja, paling susah. Untuk kata sifat, sederhana susah. Untuk kata keterangan, sederhana susah. Untuk kata nama khas, paling senang. Dan untuk jenis-jenis kata yang selebihnya, tahap kesukaran untuk memahami adalah senang. Video-video akan datang dalam saluran ini akan memberi fokus kepada aspek-aspek tersebut. Yang pertama, pemahaman kepada setiap jenis kata. Yang kedua, penggunaan setiap jenis kata dalam ayat. Dan yang ketiga, latihan secara intensif melibatkan jenis-jenis kata tersebut. Mari kita teruskan perbincangan mengenai masalah yang pertama ini. Mari kita lihat contoh di bawah. Katakan kita ada dua ayat. Ayat yang pertama berbunyi, lelaki dan perempuan adalah dua jantina yang biasanya disenarai di dalam borang permohonan. Manakala ayat yang kedua pula berbunyi, pelajar-pelajari lelaki dan perempuan perlu mendaftar di kaunter asrama masing-masing. Jika kita terjemahkan ayat yang pertama, ianya bolehlah menjadi, male and female are the two genders normally listed in the application form. Manakala ayat yang kedua bolehlah berbunyi seperti, male and female students need to register at counter of their own hostel. Untuk ayat yang pertama, perkataan lelaki dan perkataan perempuan adalah dari jenis kata nama. Dan makna yang setara adalah perkataan male dan perkataan female yang juga adalah dari jenis kata nama. Manakala untuk ayat yang kedua pula, perkataan lelaki dan perkataan perempuan adalah dari jenis kata sifat. Manakala makna yang setara untuk perkataan-perkataan tersebut adalah perkataan male dan perkataan female, iaitu dari jenis kata sifat. Di sini kita dapat lihat walaupun perkataan-perkataan adalah sama di dalam kedua-dua ayat bahasa Inggeris, tetapi di dalam ayat yang pertama, perkataan-perkataan tersebut adalah dari jenis kata nama. Manakala perkataan-perkataan di dalam ayat yang kedua pula adalah dari jenis kata sifat. Mari kita lihat pula contoh yang kedua. Katakan kita ada dua ayat. Ayat yang pertama berbunyi, mereka membersihkan bilik darjah selepas diarahkan pihak pentadbiran sekolah. Dan ayat yang kedua pula berbunyi, bilik darjah itu nampak bersih. Ayat yang pertama bolehlah kita terjemahkan ke bahasa Inggeris seperti, they clean the classroom after being instructed by the school administration. Manakala ayat yang kedua bolehlah diterjemahkan ke bahasa Inggeris menjadi, the classroom looks clean. Untuk ayat yang pertama, perkataan membersihkan adalah dari jenis kata kerja. Dan makna yang setara untuk perkataan membersihkan di dalam bahasa Inggeris adalah perkataan clean, yang juga dari jenis kata kerja berbentuk present tense dan untuk subjek yang majmuk. Manakala dalam ayat yang kedua, perkataan bersih adalah dari jenis kata sifat. Dan makna yang setara untuk perkataan bersih di dalam bahasa Inggeris adalah perkataan clean yang juga dari jenis kata sifat. Di sini kita dapat lihat kedua-dua ayat di dalam bahasa Inggeris perkataannya adalah sama, iaitu clean. Tetapi di dalam ayat yang pertama, perkataan clean adalah dari jenis kata kerja, manakala di dalam ayat yang kedua, perkataan clean adalah dari jenis kata sifat. Inilah yang saya maksudkan bahawa jenis kata perlu difahami bergantung pada ayat dan tidak semestinya
semestinya difahami secara mutlak. Dan masalah yang kedua adalah saya tidak faham penggunaan dan kehendak kesepadanan subjek kata kerja. Mari kita lakukan ulang kaji ringkas. Untuk subjek, faktor utama bagi subjek adalah mengenal pasti sama ada objek tersebut adalah berbentuk tunggal ataupun berbentuk majmuk. Dan untuk kata kerja biasanya wujud dalam dua bentuk. Yang pertama bentuk ialah ataupun adalah, dan yang kedua bentuk tindakan ataupun aksi. Mari kita lihat contoh yang berikutnya. Katakan kita ada dua ayat. Ayat yang pertama berbunyi, dia adalah seorang pelajar kolej. Manakala ayat yang kedua pula berbunyi, mereka adalah pelajar kolej. Jika kita terjemahkan ayat yang pertama ke bahasa Inggeris, ayat tersebut bolehlah menjadi he ataupun she is a college student. Manakala ayat yang kedua pula menjadi they are college students. Di dalam ayat yang pertama, perkataan adalah dari jenis kata kerja, dan makna yang setara untuk perkataan adalah di dalam bahasa Inggeris adalah perkataan is yang juga merupakan kata kerja berbentuk present tense dan untuk subjek yang tunggal. Manakala untuk ayat yang kedua, perkataan adalah dari jenis kata kerja, dan makna yang setara untuk perkataan adalah di dalam bahasa Inggeris adalah perkataan are yang juga merupakan satu kata kerja yang berbentuk present tense untuk subjek yang majmuk. Di sini kita dapat lihat walaupun di dalam kedua-dua ayat bahasa Melayu kata kerjanya adalah sama bentuk, tetapi makna yang setara untuk kata kerja tersebut di dalam bahasa Inggeris telah berubah mengikut sama ada subjek tersebut adalah subjek tunggal ataupun subjek yang majmuk. Mari kita teruskan dengan contoh yang kedua. Katakan kita ada dua ayat. Ayat yang pertama berbunyi, mereka membersihkan bilik darjah selepas diarahkan pihak pentadbiran sekolah. Manakala untuk ayat yang kedua, dia membersihkan bilik darjah selepas diarahkan pihak pentadbiran sekolah. Di sini kita dapat lihat untuk ayat yang pertama, subjek iaitu perkataan mereka adalah berbentuk majmuk. Manakala di dalam ayat yang kedua, subjek iaitu perkataan dia adalah berbentuk tunggal. Jika kita terjemahkan ayat yang pertama ke bahasa Inggeris, maka ayat tersebut bolehlah menjadi they clean the classroom after being instructed by the school administration. Manakala ayat yang kedua bolehlah menjadi seperti he ataupun she cleans the classroom after being instructed by the school administration. Di dalam ayat pertama, perkataan membersihkan adalah dari jenis kata kerja, dan perkataan yang setara untuk perkataan membersihkan di dalam bahasa Inggeris adalah perkataan clean yang juga dari jenis kata kerja untuk subjek yang majmuk. Manakala untuk ayat yang kedua, perkataan membersihkan adalah juga dari jenis kata kerja, dan makna yang setara untuk perkataan membersihkan di dalam bahasa Inggeris adalah perkataan cleans yang juga dari jenis kata kerja untuk present tense dan subjek yang tunggal. Di sini kita dapat lihat untuk ayat bahasa Inggeris, bentuk kata kerjanya adalah berbeza di antara ayat yang pertama dan ayat yang kedua, disebabkan oleh sama ada subjeknya adalah berbentuk tunggal ataupun majmuk. Video-video akan datang dalam saluran ini akan membincangkan bagaimana subjek tunggal dan majmuk akan mempengaruhi bentuk kata kerja sebagaimana yang ditentukan oleh kesepadanan subjek kata kerja. Dan masalah yang terakhir adalah saya keliru apabila kata kerja boleh berubah mengikut beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, kata kerja boleh berubah mengikut bentuk keberlakuan ataupun tense. Keadaan yang kedua, kata kerja boleh berubah mengikut bentuk ayat sama ada ayat aktif ataupun ayat pasif. Yang ketiga, kata kerja boleh berubah mengikut gabungan dengan jenis perkataan tertentu. Dan yang terakhir, kata kerja boleh berubah mengikut kehendak kesepadanan subjek kata kerja. Keadaan yang keempat ini telah kita bincangkan di nombor 2. Seterusnya, mari kita bincangkan dengan lebih lanjut 3 keadaan yang pertama yang menyebabkan kata kerja boleh berubah bentuk. Keadaan yang pertama, kata kerja boleh berubah bentuk mengikut keberlakuan ataupun tense. Mari kita lihat contoh yang berikut. Katakan kita ada dua ayat. Ayat yang pertama berbunyi, dia adalah seorang pelajar kolej. Manakala ayat yang kedua pula berbunyi, 10 tahun lepas saya ada seorang rakan, dia adalah seorang pelajar kolej. Di sini kita dapat lihat ayat yang kedua telah membawa satu konteks yang baru. Perkataan 10 tahun lepas telah menunjukkan bahawa ayat tersebut adalah ayat past tense. Manakala ayat yang pertama tidak mempunyai konteks sebegitu, maka bolehlah kita anggap bahawa ayat yang pertama adalah ayat present tense. Jika kita terjemahkan ayat yang pertama ke dalam bahasa Inggeris, ayat tersebut bolehlah berbunyi seperti he ataupun she is a college student. Manakala untuk ayat yang kedua bolehlah menjadi 10 years ago I had a friend, he was a college student. Dalam ayat yang pertama, perkataan adalah dari jenis kata kerja, dan makna yang setara untuk perkataan adalah dalam bahasa Inggeris adalah perkataan is yang merupakan satu kata kerja berbentuk present tense untuk subjek yang tunggal.
Manakala untuk ayat yang kedua, perkataan adalah dari jenis kata kerja dan makna yang setara untuk perkataan adalah di dalam bahasa Inggeris adalah perkataan was yang merupakan satu jenis kata kerja berbentuk past tense dan untuk subjek yang tunggal. Sekarang mari kita lihat dua ayat yang berikutnya. Ayat yang ketiga berbunyi, mereka adalah pelajar kolej, dan ayat yang keempat pula berbunyi, 10 tahun lepas saya ada beberapa rakan, mereka adalah pelajar kolej. Di sini kita dapat lihat di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, subjek adalah majmuk, iaitu perkataan mereka. Tetapi ayat yang keempat telah membawa konteks past tense melalui ungkapan 10 tahun lepas. Jika kita terjemahkan ayat yang ketiga ke dalam bahasa Inggeris, maka ayat tersebut bolehlah menjadi they are college students. Manakala untuk ayat yang keempat bolehlah menjadi 10 years ago, I had several friends, they were college students. Untuk ayat yang ketiga, perkataan adalah dari jenis kata kerja dan perkataan yang setara kepada perkataan adalah di dalam bahasa Inggeris adalah perkataan are yang juga merupakan satu kata kerja berbentuk present tense untuk subjek yang majmuk. Manakala untuk ayat yang keempat, perkataan adalah juga adalah kata kerja dan makna yang setara untuk perkataan adalah dalam bahasa Inggeris adalah perkataan were yang juga merupakan satu kata kerja berbentuk past tense dan untuk subjek majmuk. Di sini kita dapat lihat di antara ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, bentuk subjek telah dipengaruhi oleh bentuk keberlakuan ataupun tense. Kita teruskan dengan contoh yang kedua. Katakan kita ada dua ayat. Ayat yang pertama berbunyi, mereka membersihkan bilik darjah selepas diarahkan pihak pentadbiran sekolah. Manakala untuk ayat yang kedua, semalam mereka membersihkan bilik darjah selepas diarahkan pihak pentadbiran sekolah. Ayat yang kedua telah membawa konteks past tense disebabkan kehadiran perkataan semalam. Jika kita terjemahkan ayat yang pertama ke bahasa Inggeris, ayat tersebut bolehlah menjadi they cleaned the classroom after being instructed by the school administration. Manakala ayat yang kedua bolehlah menjadi yesterday they cleaned the classroom after being instructed by the school administration. Untuk ayat yang pertama, perkataan membersihkan adalah dari jenis kata kerja dan perkataan yang setara untuk perkataan membersihkan di dalam bahasa Inggeris adalah perkataan clean yang merupakan satu kata kerja berbentuk present tense dan untuk subjek yang majmuk. Manakala untuk ayat yang kedua, perkataan membersihkan adalah dari jenis kata kerja dan perkataan yang setara untuk perkataan membersihkan di dalam bahasa Inggeris adalah perkataan clean, ada ed di hujungnya, yang juga merupakan satu jenis kata kerja berbentuk past tense. Di sini kita dapat lihat bagaimana bentuk kata kerja adalah berbeza di antara ayat 1 dan ayat 2 disebabkan oleh keberlakuan ataupun tense. Video-video dalam saluran ini pada masa akan datang akan membincangkan kaedah penggunaan kata kerja dalam ayat bagi setiap jenis pecahan keberlakuan. Keadaan yang seterusnya adalah kata kerja boleh berubah mengikut bentuk ayat sama ada ayat aktif ataupun ayat pasif. Mari kita lakukan ulang kaji ringkas. Untuk ayat aktif, subjek melakukan tindakan bagi kata kerja. Sebagai contoh, dia makan nasi. Dalam ayat ini, subjek adalah perkataan dia. Seterusnya, mereka mengalihkan pohon tumbang ataupun pohon yang tumbang. Dalam kes ini, subjek adalah perkataan mereka. Untuk ayat pasif, tindakan bagi kata kerja dilakukan ke atas subjek. Contohnya, nasi dimakan oleh dia. Dalam kes ini, subjek telah bertukar kepada perkataan nasi. Seterusnya, pohon yang tumbang dialihkan oleh mereka. Dalam kes ini, subjek telah bertukar kepada perkataan pohon. Panduan umum yang perlu kita ingati apabila kita menganalisa ayat aktif dan ayat pasif. Yang pertama, hanya kata kerja bentuk tindakan boleh wujud dalam bentuk aktif ataupun pasif. Kata kerja yang berbentuk ialah ataupun adalah hanya wujud dalam bentuk aktif. Yang kedua, kebiasaannya kata kerja wujud dalam bentuk aktif. Yang ketiga, kadang-kadang kata kerja bentuk pasif memberi makna yang lebih sedap mengikut fokus penceritaan. Dan yang terakhir, bukan semua kata kerja boleh wujud dalam bentuk pasif. Mari kita lihat contoh yang berikutnya. Katakan kita ada dua ayat. Ayat yang pertama berbunyi, semalam mereka membersihkan bilik darjah itu selepas diarahkan pihak pentadbiran sekolah. Ayat kedua pula, semalam bilik darjah itu dibersihkan oleh mereka selepas diarahkan pihak pentadbiran sekolah. Di dalam ayat yang pertama, ayatnya berbentuk aktif dan subjeknya adalah mereka. Manakala untuk ayat yang kedua, ayatnya adalah berbentuk pasif dan subjeknya adalah bilik darjah. Jika kita terjemahkan ayat yang pertama kepada bahasa Inggeris, maka ayat tersebut bolehlah menjadi yesterday they cleaned the classroom after being instructed by the school administration. Dan ayat yang kedua bolehlah menjadi seperti yesterday the classroom was cleaned by them after being instructed by the school administration. Untuk ayat yang pertama, perkataan membersihkan adalah dari jenis kata kerja.
Dan makna yang setara untuk perkataan membersihkan di dalam bahasa Inggeris adalah perkataan cleans, ada ed di hujungnya, yang juga dari bentuk kata kerja dan berbentuk past tense dan berbentuk aktif. Manakala untuk ayat yang kedua, perkataan dibersihkan adalah dari jenis kata kerja, dan makna yang setara untuk perkataan dibersihkan di dalam bahasa Inggeris adalah perkataan was cleaned, yang juga merupakan satu jenis kata kerja untuk subjek yang tunggal dan berbentuk past tense dan berbentuk pasif. Di sini kita dapat lihat walaupun kedua-dua ayat bahasa Inggeris tersebut adalah berbentuk past tense, tetapi bentuk kata kerjanya telah berbeza mengikut sama ada ayat tersebut adalah ayat aktif ataupun ayat pasif. Video-video dalam saluran ini akan membincangkan kaedah penggunaan dan bentuk kata kerja bagi ayat aktif dan ayat pasif. Keadaan yang seterusnya adalah kata kerja boleh berubah bentuk mengikut gabungan dengan jenis perkataan-perkataan tertentu. Mari kita lakukan ulang kaji ringkas. Yang pertama, modal verb ataupun auxiliary verb ataupun helper verb seperti perkataan can, could, will, would, may, might, shall, should, must dan sebagainya. Perkataan-perkataan ini akan mempengaruhi bentuk kata kerja selepas bergabung. Yang kedua, ayat positif dan ayat negatif seperti does, do, did, does not, do not, did not. Perkataan-perkataan ini juga akan mempengaruhi bentuk kata kerja selepas bergabung. Mari kita lihat contoh di bawah. Katakan kita ada dua ayat. Ayat yang pertama berbunyi, semalam mereka memang membersihkan bilik darjah itu selepas diarahkan pihak pentadbiran sekolah. Ayat yang kedua pula berbunyi, semalam mereka tidak dapat membersihkan bilik darjah itu selepas diarahkan pihak pentadbiran sekolah. Jika kita terjemahkan ayat yang pertama ke bahasa Inggeris, ayat tersebut bolehlah menjadi seperti, yesterday they did clean the classroom after being instructed by the school administration. Dan ayat yang kedua pula menjadi, yesterday they could not clean the classroom after being instructed by the school administration. Di dalam ayat pertama, perkataan membersihkan adalah dari jenis kata kerja dan perkataan yang setara untuk perkataan membersihkan di dalam bahasa Inggeris adalah perkataan clean, yang juga adalah sejenis kata kerja yang berbentuk past tense disebabkan oleh kehadiran perkataan did dan perkataan yesterday. Jika kita bandingkan ayat yang pertama di muka surat ini dengan ayat yang kedua di muka surat 9 dan ayat yang pertama di muka surat 11, kita akan dapati ayat yang di muka surat 9 dan 11 menggunakan perkataan clean, ada ed di belakangnya, manakala ayat di muka surat ini hanya menggunakan perkataan clean tanpa ed di hujungnya disebabkan oleh kehadiran perkataan did. Dan untuk ayat yang kedua, perkataan membersihkan adalah dari jenis kata kerja, dan perkataan yang setara dari segi makna dalam bahasa Inggeris untuk perkataan membersihkan adalah perkataan clean. Di sini kita dapat lihat walaupun ianya adalah untuk past tense, tetapi bentuk perkataan clean tidak mengandungi ed di hujungnya disebabkan gabungan dengan perkataan could. Video-video dalam saluran ini pada masa akan datang akan membincangkan kaedah penggunaan dan bentuk kata kerja selepas bergabung dengan perkataan-perkataan tertentu. Dan keadaan yang terakhir adalah kata kerja boleh berubah bentuk mengikut kehendak kesepadanan subjek kata kerja. Perkara ini kita sudah bincangkan di nombor 2. Kesimpulan. Untuk video kali ini, saya akan buatkan kesimpulan di dalam bentuk gambar rajah. Jika kita lihat dari faktor keberlakuan ataupun tense dan jika kita lihat dari present tense, maka kita akan dapat pecahannya sebagai simple present tense, present continuous tense dan present perfect tense. Dari segi kata kerja, ketiga-tiga pecahan tense ini ada bentuk umumnya yang tersendiri. Tetapi jika kita lihat dari faktor yang akan mempengaruhi bentuk kata kerja yang ada di setiap pecahan present tense, kita akan dapati ayat aktif dan ayat pasif akan mempengaruhi bentuk kata kerja di simple present tense. Begitu juga bentuk kata kerja di present continuous tense dan akhir sekali bentuk kata kerja di present perfect tense. Jika kita lihat dari segi subjek, sama ada subjek tersebut adalah subjek tunggal ataupun subjek majmuk, kita juga akan mendapati bahawa faktor subjek juga akan mempengaruhi bentuk kata kerja di simple present tense, di present continuous tense dan juga di present perfect tense. Dan akhir sekali mengenai gabungan dengan perkataan tertentu. Seperti yang kita bincangkan, gabungan dengan perkataan tertentu juga mempengaruhi bentuk kata kerja di simple present tense, present continuous tense dan present perfect tense. Di masa yang akan datang, kita akan lakukan analisa yang sama terhadap setiap pecahan past tense dan juga future tense. Akhir sekali, terima kasih kerana menonton video di saluran ini. Semoga berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.